Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzadin Mat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Perdana Singapura antara Brunei DPM MFC dan Lion City Sailors FC. Perlawanan berlangsung malam tadi di Stadium Negara Hassanal Bolkiah berangkat sama Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik. Keberangkatan Dulian Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam perlawanan tersebut, Brunei DPM MFC tewas kepada Lion City Sailor FC 2-4. Brunei DPM MFC akan meneruskan saingan bagi perlawanan menentang Geylang International FC pada 18 Januari ini. Menyerang di pasukan Lion City. Satu rembatan dan jaringan. 1-2, baik gerakan kali ini, peluang untuk pasukan Brunei. Gol! Bagi memperingati peristiwa bersejarah Isra' dan Mi'raj junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Majlis Sambutan Isra' dan Mi'raj peringkat negara tahun 1446 Hijrah akan diadakan pada hari Isnin, 27 Rejab 1446 Hijrah bersamaan 27 Januari 2025 mulai pukul 9 pagi di Dewan Plenari Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas dengan membawa tema Sembahyang Mencerdaskan Minda. Majlis akan diisikan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan tadabbur serta ceramah khas. Ia dikendalikan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan dan Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sendirian Berhad. Projek impian membantu para ibu bapa yang mempunyai anak-anak istimewa dari segi kawangan, tenaga, buah fikiran dan pengalaman bergiat aktif sejak tahun 2019. Projek impian dengan kerjasama profesional penjagaan kesihatan dan organisasi lain memainkan peranan dalam sama-sama membantu memeduli kebajikan individu berkeperluan khas atau kurang upaya di negara ini. Sejak tertubuhnya projek impian, lebih 100 orang kanak-kanak istimewa dari keempat-empat daerah berdaftar dalam projek berkenaan. Para ibu bapa ketiga ditemu bual bersama pewarta RTB mengongsikan pengalaman bersama impian projek yang memberikan mereka inspirasi, kekuatan dan sokongan yang padu. Projek tu macam nampak bersatu kan, macam bukan kami seorang macam bukan kami lelaki bini saja yang menjaga anak-anak macam mana. Projek membantu kami each other, bukan saja dari kewangan, dari tenaga, dari buah fikiran, macam pengalaman juga. Masing-masing ada anak macam mana, ada anak macam ni kan. Ya macam everything lah. Dengan projek impian ini supaya banyak lagi lah ibu bapa yang mempunyai anak klien upaya ni dapat mendaftar ke impian projek ini supaya ramai lagi boleh mengongsikan lah pengalaman mereka menjaga anak klien upaya ini. Jadi sama-sama membantulah dari di sana. Aktiviti membaca bukan sahaja memperkaya perbendaharaan kata kanak-kanak tetapi juga membantu meningkatkan daya tumpuan, kreativiti dan kemahiran berfikir. Dikongsikan salah satu inisiatif sebuah organisasi untuk menggalakkan pembacaan buku dalam kalangan kanak-kanak. Rasa siap.
Membaca buku secara fizikal dapat membantu kanak-kanak lebih fokus berbanding membaca menggunakan peranti digital. Penggunaan buku fizikal juga boleh mengurangkan masa skrin kanak-kanak serta menggalakkan mereka berinteraksi dengan ibu bapa dan orang sekeliling. Disokong oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bdcreativecenter.bn atau BDCC berinisiatif mengadakan program Kembar Membaca untuk membudayakan membaca buku bagi kanak-kanak melalui pengalaman kreatif dan praktikal. Kami harap orang program ini dapat membantu cikgu-cikgu sama kanak-kanak ini untuk lebih minat membaca. Bukan saja dari fiction, non-fiction, ia akan boleh mengembangkan pemikiran jurang lah secara luas. Kembar Membaca turut diisi dengan aktiviti-aktiviti interaktif berkaitan buku cerita serta sesi penerangan dan soal jawab tentang mata pelajaran seperti sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Jurang ini akan lebih peka tentang orang persekitaran jurang, tentang pembelajaran jurang ini. Dan macam mana orang apa yang dipelajarkan itu diterapkan ke kehidupan seharian. Rasa siok. Selain daripada itu, banyak pelajaran. Masa hari Selasa, English kami selalu ke library. Mendidik kanak-kanak untuk membaca buku secara aktif adalah pelaburan berharga dalam perkembangan kanak-kanak serta membuka peluang untuk mereka berjaya pada masa hadapan. 61 pain darah bereja dikumpul semasa kempen menderma darah anjuran Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan diadakan dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Kempen disertai oleh orang ramai serta pegawai dan kaki tangan kementerian berkenan. Sempena sambutan kempen Hari Bertindak, kempen menderma darah ini memberi peluang kepada penderma membantu meningkatkan tabung simpanan darah di Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Ia juga sebagai salah satu usaha bersama menggalakkan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat serta menjadikan amalan menderma darah sebagai satu tabiat kesihatan sepanjang hayat. Pengambilan melalui HIKAS bagi kemasukan bulan Ogos 2025, sesi akademik 2025-2026 secara dalam talian bagi kemasukan ke institusi-institusi pengajian tinggi awam IPTA iaitu Universiti Brunei Darussalam UBD, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa, Universiti Teknologi Brunei UTB, Politeknik Brunei PB dan permohonan beasiswa kerajaan kedua negeri di bawah kendalian Jabatan Pengurusan Beasiswa Kementerian Pendidikan akan bermula pada hari Selasa 21 Januari 2025 pukul 9 pagi dan akan ditutup pada hari Selasa 25 Februari 2025 pukul 3 petang. Bagi keterangan lanjut, layari laman sesawang Kementerian Pendidikan atau laman sesawang HIKAS yang baru atau nombor telefon atau email yang tertera. Balai Polis Lamunin menerima laporan mengenai seorang buruh perempuan yang dipercayai lari dari majikan. Rosita, 36 tahun, warga negara Indonesia, pemegang pasport bilangan 288-6692. Sebarang maklumat mengenainya hubungi talian 4237374 atau talian kecemasan polis 993 atau balai-balai polis berdekatan. Keputusan tawaran tertutup bagi tanda pengenalan kenderaan TPK bagi 3 dan 4 angka siri BBJ akan diumumkan melalui laman sesawang Nomborku hari ini. Semua penanda yang mengikuti tawaran tertutup akan menerima email. Bagi sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut, orang ramai boleh menghubungi JPD semasa waktu berjabat melalui WhatsApp 718-1641 atau email hello@jpd.gov.bn. Orang ramai juga boleh melayari laman sesawang dan Instagram @jpd.bn bagi maklumat lanjut.
Kerja-kerja pemasangan kabel di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Hala Brunei dan Muara sedang giat dilaksanakan. Kerja pemasangan akan dijalankan sehingga 8 Mac 2025. Bagi memudahkan para pengguna jambatan berkenaan, jalan lencongan disediakan. Sementara itu, kerja-kerja pemasangan kabel di jambatan yang sama Hala Temburong juga akan diadakan pada 14 Januari hingga 17 April 2025. Jalan lencongan terus disediakan, sehubungan itu para pengguna jambatan tersebut dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan. Dalam usaha berterusan bagi memastikan perkhidmatan yang diberikan adalah yang berkualiti tinggi serta memastikan kesejahteraan dan keselesaan, Kementerian Kesihatan sedang mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kemudahan dan operasi. Dalam hal ini, jalan menuju ke bahagian pesakit luar, iaitu tempat penurunan bas shuttle Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha akan ditutup sementara bermula pada 16 Januari pukul 6 pagi sehingga 19 Januari 2025. Penutupan tersebut adalah untuk membolehkan kerja-kerja penggantian atap dilaksanakan di kawasan tersebut. Semasa tempoh penutupan, para penumpang bas shuttle akan menggunakan tempat penurunan sementara di Blok 3 berhadapan dengan Pusat Jantung dan Koperasi BKSS, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Manakala orang ramai boleh menggunakan laluan alternatif bagi tempat penurunan melalui tempat letak kereta basement 1, bahagian pesakit luar dan di lobi Blok 5, Kompleks Wad. Bagi sebarang maklumat terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn, media sosial rasmi Kementerian @MOH-Brunei atau hubungi talian Darussalam 123 atau melalui aplikasi MOH Cares.